Okey, Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Okey, hari ini cikgu akan mengajar berkaitan dengan Bahasa Melayu Kertas 1 bahagian A. Okey, kita ni sekarang ni tengah berperang dengan COVID-19 kan. Jadi bermula daripada hari ini cikgu akan mengajar pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Maksudnya cikgu berada di rumah lah, kamu pun berada di rumah, sama-sama kita berada di rumah. Jadi cikgu akan mulakan dengan bahagian A. Bahagian A ni ada mempunyai 20 soalan. Jadi dalam 20 soalan ni maksudnya ada 20 markah. Kebanyakannya di dalam 20 soalan ni, kebanyakannya ada sistem bahasa, khususnya dalam tata bahasa, kesalahan tata bahasa, sintaksis dan sebagainya. Dan terdapat juga soalan komsas. Jadi jom kita lihat pada soalan yang pertama. Okey. Soalan yang pertama, jawapannya ialah tersungkur. Okey, kenapa tersungkur? Kalau kita lihat yang paling tepat ialah B. Kalau A, tersembam. Tersembam maksudnya kamu masuk. Contohnya kamu jatuh, muka kamu akan tersembam di atas jalan raya. Okey, jadi B ialah lebih tepat. Okey, soalan yang kedua. Impian Mak Yam untuk melihat anak tunggalnya menjadi doktor bakal menjadi B, kenyataan. Ini kenapa kenyataan itu ialah harapan daripada seorang ibu. Salah. Okey, kenapa harapan tidak sesuai? Kerana harapan ialah benda yang belum pasti lagi, tetapi menjadi doktor, anak menjadi doktor itu bakal dan akan berlaku. Okey, soalan ketiga pula. Soalan ketiga, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan memberikan bantuan. Okey, yang paling tepat ialah kepada. So, jawapannya ialah B. Okey, kepada. Contohnya saya memberikan hadiah kepada siapa? Kepada rakan saya, kepada ibu saya dan sebagainya. Okey. Soalan yang keempat pula. Okey, di sini lihat pada C. Jawapan C. Ada perbezaan di situ. Ini ialah dikategorikan sebagai hukum DM. Cikgu dah ajar di dalam kelas hukum DM. Hukum DM ialah hukum diterang dan menerang. Sepatutnya hal berada di hadapan dan lain-lain berada di belakang. Jadi jawapan yang sebenar ialah C. Jadi pembetulannya ialah hal lain-lain, bukan lain-lain hal. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Keberanian pendatang asing tanpa izin ke negara ini sejak berkurun lama telah menimbulkan pelbagai masalah sosioekonomi. Okey, jawapan yang salah ialah C. Okey, ejaan. Okey, seterusnya 6. Soalan 6. Okey, jawapannya ialah B. Kenapa B? B disebabkan soalan 1 dan 3 itu salah. Okey. Jatuh, semuanya jatuh, betul tidak? Jatuh dikategorikan sebagai homograf ataupun perkataan yang sama ejaan, sama perkataan tetapi membawa maksud yang berbeza. Okey, jadi yang betul ialah 3 dan 4. Okey, tengok soalan yang pertama, 6 1 Roman. Perniagaan limpoi sudah jatuh, bukan sudah jatuh, sudah merundum. Okey, yang kedua, pokok kelapa di depan rumah Apik baru saja jatuh ditiup angin. Bukan jatuh tetapi tumbang. Okey, itu ialah pembetulannya. Dan kenapa salah dan kenapa betul. Okey, soalan yang ketujuh. Pelanggaran. Okey, kalau kita lihat wujudnya per dan pe. Ada R atau tiada R di antara per tu. Okey. Tengok per tersebut, kalau dilihat jawapannya sebenar ialah D. Kenapa D? Satu tu sepatutnya per, bukan per. Okey, jadi jawapannya per. Maksudnya jika per
membawa maksud perihal apa yang berlaku, contohnya pelanggaran kereta. Kalau satu perihal atau sesuatu situasi, kita akan gunakan per, imbuhan per. Kalau PE saja, per itu membawa maksud contohnya perihal di mana perkara yang dinamakan sebagai serang atau sebu. Contohnya pokok pelanggaran, contohnya lampu isyarat, boleh per. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ke-8. Kejayaan seseorang murid di dalam pelajaran bergantung kepada di dalam, sebenarnya dalam pelajaran. Jawapannya ialah C. Jawapannya ialah C. Jawapannya C, dalam pelajaran bergantung pada, bukan kepada. Kesalahannya ialah pada dan di dalam, kerana di dalam membawa maksud kata sendi dan kepada pun kata sendi. Jadi gunakan kata sendi yang sesuai. Seterusnya soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9 ini, program pembangunan sukan yang hendak. Kita lihat di sebelah yang hendak. Sepatutnya berteraskan konsep satu Malaysia. Di sini cikgu nak bagi kamu pengetahuan. Ini tak sama dengan konsep akan dan kan. Contoh, saya akan ke Miri, itu tak sama dengan saya berasaskan saya. Contoh, sepatutnya berteraskan konsep. Jadi kan dan akan ni tak sama. Jadi jawapannya di sini ialah berteraskan konsep, C. Jawapannya ialah C. Kita terus ke 10 tanpa melengahkan masa lagi. 10 jawapannya ialah A, 1 dan 2 saja. Kenapa 3 salah? Kenapa 4 salah? Kita lihat pada 3. Ianya. Ia merujuk kepada manusia. Manusia saja. Kalau kita letak perabot tu bukan manusia. Faham? Kita mesti yakinlah Tuhan tentukan segalanya. Di sini salah. Konteks ayatnya dan susunan tidak gramatis. 11. 11 jawapannya pun sama, A. Acik dan Acit mandi di sungai. Tak ada masalah. Semua tak ada masalah. 2. Hakim mengamali tekanan perasaan. 3 ni. Kita lihat pada 3. Semalam. Semalam membawa maksud apa? Semalam membawa maksud, kita lihat, satu malam. Tu satu, malam tu malam. Jadi tak sesuai. Kasut itu diperbuat dari kulit buaya. Dari. Sebenarnya daripada, bukan dari. Sebab tu jawapannya A. 12. 12 pula, pasangan kembar Siam itu berjaya dipisahkan melalui pembedahan oleh beberapa orang pakar. Jawapannya ialah B. Kalau kita lihat pada B, pembedahan itu, tengok pasangan kembar. Mana pasangan kembar? Pasangan kembar ada. Bagus. Ada pasangan kembar. Berjaya dipisahkan. Berjaya dipisahkan. Di sini berjaya dipisahkan. Pembedahan. Pembedahan ada oleh beberapa orang pakar perubatan. Jadi semua ada. Jadi jawapannya B. Itu ialah cara macam mana nak cari persamaan di antara dua rangkai kata tersebut. Soalan yang ke-13. Kementerian Kesihatan mengingatkan masyarakat agar berwaspada terhadap wabak denggi. Ini pun sama. Jawapannya D. Jadi lihat, ada satu saja yang cikgu nak pesan. Berhati-hati. Berhati-hati samalah dengan maksudnya berwaspada. Cuma lain ada berwaspada, cuma tidak sama. Apa yang tidak sama? Khususnya maksudnya yang tidak sama. Cuma D lebih sesuai. Seterusnya 14. Ni ialah tata peribahasa.
peribahasa sudah kita belajar minggu lepas. Jadi kita boleh lihat contoh 14. Soalan 14. Dengan sekali pandang sahaja ketua jurulatih badminton sudah dapat mengesan bakat besar yang dimiliki oleh pemain muda negara. Okey, ini senang saja, samalah seperti ni. Hanya jauh hari yang kenal menikam. Contohnya hanya mak kamu yang kenal kamu. Kalau kamu ni potong rambut kamu jadi pendek kalau yang perempuan, kalau lelaki yang pakai tudung sekalipun, mak kamu yang kenal kamu sebab dia yang melahirkan kamu. Okey, soalan ke-15. Pembangunan pesat ekonomi negara menjadikan Malaysia mampu bersaing dengan negara maju yang lain. Okey, ini lebih sesuai duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maksudnya berdiri sama tinggi, kalau negara tersebut maju, Malaysia pun maju. Atau US maju, Malaysia pun maju dan sebagainya. Okey, seterusnya soalan 16 hingga 20. Ini ialah berdasarkan Komsas. Soalan Komsas. Okay, cikgu guna warna kuning pula kali ni. Okey. Jadi di sini, apakah tujuan orang-orang kampung datang ke rumah Alif? Ini ialah daripada cerpen menuai emas. Okey, di mana Alif ialah seorang anak kampung yang ada sawah, padi, tetapi enggan untuk menjual tanah bendangnya kepada orang kampung, khususnya pemaju, untuk membina perumahan di situ. Okey, jadi 16 tujuan mereka ialah untuk memujuk Mak Wan agar Alif menjual 2 petak tanah milik keluarganya. Okey, ini kita boleh lihat di sini. Di sini. Okey, cikgu dah tandakan di sini. Okey, 17. Alif berasa ingin menghadiahkan penumbuk. Ini maksudnya Alif dalam keadaan yang marah. Alif marah kerana Abang Man mendesak Ibu Alif supaya melepaskan 2 petak tanah. Okey, kerana banyak juga B pun betul. Kalau kamu lihat B pun betul. C mengajak Alif beradu. Ini ada tetapi tidak berapa tepat. Okey, Abang Man mempertikaikan kelulusan Alif. Ini pun ada. Okey, yang paling tepat ialah D, kerana apabila Abang Man menyebut ataupun menghardik ibu kepada Alif, ini menyebabkan Alif marah kerana nama ibunya disebut. Okey, soalan 18 kita lihat sama-sama. Okey, di sini bagaikan. Kalau bagaikan secara automatik maksudnya simile. Bagaikan, seperti anjing dan kucing. Bila ada perkataan bagaikan seperti itu maksudnya simile. Okey, singkop, apa maksud singkop? Sebelum ni cikgu dah ajar singkop membawa maksud. Kalau ada perkataan yang singkat. Contohnya engkau, dia sebut kau. Itu maksudnya singkop. Okay, metafora ialah bahasa kiasan, personifikasi ialah contohnya kalau kamu letakkan perbuatan manusia kepada alam, itu ialah personifikasi. Okey, tengok soalan 19 pula, senyum-senyum kambing. Ni senyum-senyum kamu lah di sekolah. Di kelas kamu senyum-senyum kambing. Kalau kawan kamu jatuh, kamu senyum-senyum kambing. Maksudnya senyum yang dibuat-buat untuk bertujuan mengejek. Jadi jawapannya D, dodol. Okey, dan akhir sekali soalan 20. Yang berikut ialah faktor dengan golongan belia kurang berminat. Kenapa golongan belia kurang berminat menceburi bidang pertanian? Okey, jawapannya satu saja, D, dodol. Kecuali, jangan lupa kecuali, kata kunci kecuali. Jadi D. Kerana teknologi moden tidak pernah menghalang penglibatan remaja dalam bidang pertanian. Okey. Okey, selesai sudah 20 soalan. Kita sudah bincang 20 soalan bersama-sama. Jadi selepas kamu tonton video ini, cikgu nak kamu buat latihan tersebut. Pastikan latihan tersebut kamu semak sebelum kamu buat ataupun tetapkan jawapannya. Okey, kemudian kamu post di dalam grup
hantarkan di dalam grup dalam bentuk yang sudah ada jawapan seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu dengan kamu menandakan jawapannya, contohnya A, B, C atau D. Boleh? Okey, terima kasih. Okey, selamat belajar di rumah.